Assalamualaikum dan salam Sarawak ku sayang, Buletin UKAS edisi malam 30 Ogos 2021 bersama saya Fidas Matrang. Tumpuan berita malam, selepas kejayaan cemerlang Boni Bunyau Gustin, giliran seorang lagi atlet powerlifting para dari Sarawak, Jong Yi Ki, mengharumkan negara dalam Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Yi Ki, 32 tahun, menyumbang pingat kedua Malaysia selepas merangkul perak dalam acara lelaki 107 kg pada Isnin. Atlet kelahiran Kuching itu melakukan angkatan seberat 237 kg pada percubaan kedua untuk meraih perak, manakala emas dimenangi oleh Sotnom Pilje Bayar dari Mongolia dengan angkatan 245 kg dan gangsa milik Razi Saman dari Iran dengan angkatan 231 kg. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah ketika dihubungi menerusi pesanan WhatsApp berkata, kejayaan Yi Ki satu lagi pencapaian membanggakan di laka atlet Sarawak yang beraksi di Tamasya terulung itu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi catatan di akaun rasmi Facebook beliau turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yi Ki kerana memastikan jalur gemilang berkibar megah di bumi Tokyo. Berita seterusnya, orang ramai digalakkan mengibarkan jalur gemilang di kediaman dan premis masing-masing sepanjang bulan ini bagi mengingati Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni berkata, mengibarkan jalur gemilang akan mengingatkan generasi hari ini erti pengorbanan yang dilakukan generasi terdahulu untuk mencapai kemerdekaan negara dan bebas dari kuasa penjajah. Berucap dalam program Kibar Jalur Gemilang Satu Rumah, Satu Bendera, anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, bahagian Miri di RTC Sarawak Sibuti pada Ahad. Beliau menegaskan generasi terdahulu telah menggadai nyawa untuk memastikan generasi hari ini dapat hidup dengan aman. Mengulas lanjut, Lukanisman menambah rakyat Sarawak harus berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di atas inisiatif bantuan sepanjang pandemik COVID-19 seperti pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS dan program vaksinasi Sarawak. Selanjutnya, peningkatan kes positif COVID-19 di Sarawak setiap hari semakin membimbangkan para petugas barisan hadapan yang bertukus lumus menjaga keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Justru mereka menuntut semua pihak memainkan peranan serta memberikan kerjasama bagi memutuskan rantaian penularan wabak berkenaan. Ikuti temu bual wartawan UKAS bersama beberapa frontliners di sekitar Bandaraya Kuching pada Isnin. Bagi pihak kami lah, semua masyarakat hendaklah kerjasama mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKN, jaga jarak masing-masing dan kasihilah orang yang terdekat kita untuk memutuskan rangkaian tersebut. Hendak lebih diperketatkan lagi lah SOP ni. Kita kena ingat jarak ataupun setiap arahan yang dikeluarkan hendaklah dipatuhi dan diikuti oleh semua orang lah, tidak kira siapa. Sebagai petugas barisan 8 ingin menasihati masyarakat di sekeliling supaya menjaga diri, keluar jika perlu. Kalau boleh duduk di rumah lah, jaga kesihatan, jaga kebersihan dan ikut SOP yang telah ditetapkan. Sementara itu, Nur Syafiqah Izlin, petugas sukarelawan rela turut berpesan agar masyarakat tidak sewenang-wenangnya keluar rumah jika tiada urusan penting. Kita nak memutuskan COVID-19 tu, kita jaga kita. Kita sama-sama menjaga kebersihan, jaga SOP, jangan nak berkeliaran, jangan nak melepak apa semua. Kita duduk rumah, stay safe. Kita jaga kita. Kalau orang frontliner tu dah si tahu nak cari rasa relax di rumah. Jika orang si nak ambil kisah pasal COVID-19, kami orang dah habis berjuang dah untuk menjaga SOP kita orang. Ya pandai-pandai kita orang jaga diri kita orang. Berikutnya mengenai aktiviti pengesanan kes aktif ACD kali kedua terhadap 1012 penduduk dari Kampung Sibuluh dan Kampung Nowang yang sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD pada Ahad. Daripada jumlah tersebut, seramai 527 orang adalah lelaki, manakala seramai 485 orang lagi wanita.
Berikut merupakan bilangan pecahan mengikut kategori usia individu terbabit. Turut dikesan adalah seramai 109 orang yang mempunyai kontak rapat dan 93 orang lagi dikesan bergejala. ACD yang dikendalikan oleh Pejabat Kesihatan Daerah PKD Bau itu bermula dari jam 8 pagi hingga 11.30 pagi. Itu dijalankan di Dewan Serbaguna Kampung Sibuluh. Sebanyak 559 sampel telah diambil dari proses ACD berkenaan yang dilaksanakan oleh seramai 44 orang petugas dari PKD Bau dan seramai 4 petugas dari Pasukan Makmal Kuching. Proses pelaksanaan ACD berjalan lancar dengan turut dibantu petugas dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Sementara itu, seramai 954 orang penduduk dari Kampung Opa, Bau tampil menjalani ujian saringan COVID-19 dalam aktiviti pengesanan kes aktif ACD pada Sabtu. Daripada jumlah tersebut, seramai 497 orang adalah lelaki, manakala seramai 457 orang lagi wanita. Petugas kesihatan turut mengesan seramai 115 orang yang mempunyai kontak rapat, manakala 203 orang lagi yang bergejala. Sebanyak 828 sampel diperoleh daripada ACD berkenaan yang dilaksanakan oleh 42 orang petugas kesihatan dari Bau dan Kuching. Untuk rekod, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada 26 Ogos lepas telah mengisytiharkan pelaksanaan PKPD bagi lokaliti Kampung Opar mulai 27 Ogos hingga 9 September depan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 100 penduduk Kampung Gayau Padok menjalani ujian saringan COVID-19 kedua dalam operasi pengesanan kes secara aktif ACD di Kampung Gayau Padok, Simunjan pada Sabtu. Operasi ACD berkenaan melibatkan petugas daripada Pejabat Kesihatan Daerah Simunjan bersama petugas dari Klinik Kesihatan Munggu Lalang. Para penduduk juga mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan menggunakan pelitup muka semasa proses ujian saringan tersebut dilakukan. Keadaan di tempat ujian saringan turut terkawal dan teratur dengan seliaan anggota petugas barisan hadapan. Laporan selanjutnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Semarahan menghulurkan bantuan makanan kepada penduduk Kampung Baru susulan pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di situ sehingga 9 September depan. Bantuan makanan asas melibatkan seramai 991 ketua isi rumah KIR itu adalah untuk tempoh 14 hari pelanjutan arahan PKPD berkenaan. Sementara itu, pihak JKM bahagian Semarahan berharap bantuan berkenaan dapat membantu meringankan beban penduduk kampung yang terkesan. Penyerahan bantuan dilakukan di Dewan Masyarakat Kampung Baru dan turut dihadiri Pegawai Kebajikan Masyarakat bahagian Semarahan Muhammad Yaakob Moshidi. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Macrang dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.